Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Rabbil alamin. Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim Maliki Maliki yawmiddin. Yawmiddin Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. What's that? Yeah, you came in. Yeah. Here's my cup. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan rezekikanlah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada hari ini. Minggu lepas kita tak ada, saya ada program. Jadi pada hari ini kita masuk kepada tajuk yang asas, tajuk berkenaan dengan muzakkar dengan muannas, dan insya-Allah pada minggu ni habislah muzakkar dan muannas, dan kita akan masuk ke tajuk asas yang seterusnya adalah kepada bilangan pula. Okey. Bilangan 1, bilangan 2 dengan bilangan banyak. Yang tu insya-Allah tak lamalah yang tu. Sebab dia mudah sikit. Okay. Dan sejurus habis muzakkar bilangan, kita akan masuk kepada tajuk cara untuk menjadikan kalimah general iaitu nakirah, dan cara untuk menjadikan dia ma'rifah. Okay. Di bawah tajuk tersebut akan ada beberapa tajuk. Okay, seperti kita akan mula belajar dhamir, kata ganti nama, dhamir yang dua lah, kedua-dua dhamir yang bercerai dengan dhamir yang bercantum. Dhamir ni penting sebab dalam Quran sangat banyak. Kemudian kita akan mula masuk kepada topik isim isyarah dengan isim mausul, juga idhafah, sandaran. Okay. Jadi bila habis tajuk tersebut, kita buat pengukuhan. Kita akan belajar berkenaan dengan jumlah secara asas, cara membentukkan ayat secara asas lah, yang paling basic. Okay, ayat mubtada' dengan khabar, insyaAllah. Okay, baik. Pada hari ini kita masuk kepada topik kita iaitu muzakkar dengan muannas. Jadi ibu-ibu masih ingat lagi tak apabila kita dapat satu kalimah bahasa Arab, okay, semua kalimah bahasa Arab akan ada jantina dia, betul tak? Baik. Jadi asasnya apa yang asal, jantina yang asal kepada semua kalimah? Dia muzakkar ke dia muannas? Muzakkar. Muzakkar dahulu. Okay, kita tengok kalau tak ada apa-apa, maka dia adalah muzakkar dahulu, dan barulah kita akan ambil sekiranya ada tanda, maka kita akan dapati dia adalah muannas, ataupun ada faktor-faktor yang menyebabkan dia tak boleh jadi muzakkar. Okay, maka kita akan jadikan dia muannas. Okay, dia akan muannas. Seperti apa? Seperti makna dia tu adalah ke arah wanita, maka walaupun tak ada tanda muannas pun dia adalah muannas juga. Okay. Ataupun apabila kalimah tersebut, okay, asalnya muzakkar, al-ardu, kita tengok tak ada ta marbutah, tak ada apa-apa tanda. Okay, so dia adalah muzakkar dahulu. Okay. Tapi bila kita jumpa dalam Al-Quran, Allah sebut al-ardu ni wasi'atun dalam bentuk muannas, ada ta marbutah sifat dia. Okay, maka kat situ kita tahu, okay, al-ardu dikecualikan daripada yang asal muzakkar tadi. So dia adalah muannas. Okay. Baik. So sebelum ni ada beberapa kategori untuk muannas yang tidak ada tanda ini. Iaitu yang pertama adalah seperti title ataupun makna yang membawa kepada perempuan, seperti ibu, al-ummu, seperti kakak, al-ukhtu,
anak perempuan al-bintu. Yang ni semua dengan ta terbuka, ta maftuhah. Ta maftuhah dia adalah muzakkar sebenarnya. Okay, tapi kalimah ini tak, makna dia adalah muannas. Seperti haid. Haid adalah orang yang haid. Okay, jadi dia tidak ada apa-apa tanda. Okay, so ibu-ibu, saya akan bagi ruang untuk ibu-ibu tulis nanti. Okay. Okay, seperti haid. Haid ni kalau kita tengok pandang ada apa-apa tanda tak pada muannas? Apa tanda muannas yang kita belajar sebelum ni? Kita ada ta marbutah. Kemudian kita ada alif maksurah iaitu ya yang tidak ada titik. Jadi ini semua tanda muannas iaitu ta marbutah. Kemudian kita ada ya yang tak ada titik di hujung. Husna, zikra, huda. Okey, dia adalah muannas. Dan kita juga ada alif hamzah di hujung. Okey. Alif hamzah di hujung ni kita kena bilang lebih kurang, paling kurang sekurang-kurangnya adalah 5 huruf. Okey. Barulah kita kira sebagai muannas. Okey, baik. So perkataan haidun ada tak apa-apa tanda yang ni? Tidak ada tanda apa-apa. Okey, tak ada. So kita anggap dia adalah muzakkar. Tapi bila kita tengok makna dia, bila kita cari makna dia, kita dapati dia kata orang yang haid. Okay. So muzakkar tak ada yang haid. So kita walaupun tanpa tanda muannas, maka kita kata ini adalah kalimah muannas. Okay. So kalau kita nak kata awak haid, anta ke anti? Anti. Anti lah. Anti haidun. Kita tak boleh anta haidun. Anta ni siapa? Laki. Kita ada. Dan kalau kita nak kata ini adalah orang yang haid yang sedang terbaring ni, okay? Kita nak kata apa? Hadha ke hadhihi? Hadihi. Yes, kita kata hadhihi haidun. Okay? So dengan mengetahui muzakkar dengan muannas, dia akan mempengaruhi banyak perkara seperti penggunaan dhamir tadi. Ya, penggunaan dhamir. Selain daripada itu, penggunaan isim isyarah yang paling basic hadha dengan hadhihi. So kita boleh pilih dengan betul. Okey, apa lagi efek dengan apa lagi kepentingan untuk tahu muzakkar muannas? Dia akan efek kepada pemilihan kata kerja kita. Contoh kita nak kata wanita haid itu telah makan. Okey. Makan kita ada dua, akala. Okey. Akala dulu makan. Tapi bila adalah seorang perempuan yang makan, maka apa kita nak tambah dekat fi'il ini? Fi'il madhi ini? Akalat. Yes, kita akan tambah ta taknis ni kita sebut. Ini dalam bab fi'il. Fi'il ni tajuk yang lebih ke depan sikit. Okay? So dalam fi'il, bila seseorang tu adalah lelaki makan, kita tak perlu tambah ta taknis. Lelaki kita guna akala je. Okay? Kita kata akala Muhammad. Okay, ni betul. Okay? Tapi kalau perempuan yang makan, okay, Fatimah contohnya, maka kita tak lagi guna akala. Kita akan tak apa, kita kena tambah something untuk menunjukkan perempuan yang sedang buat tu. Kita tambah ta ta'nis. Akalat Fatimah. Okay. So kalau wanita yang haid tadi, sama juga kita guna akalat. Akalat haidun. Okay. Kalau kita kata dalam isim mausul pula, kita nak kata orang yang haid itu ialah. Okay. Orang yang haid itu yang sedang membaca buku contohnya. Okay. So kita kata al-haidu. Kita pun nak tambah yang sedang baca buku. Yang tersebut adalah perkataannya adalah alladhi, allati. So kita nak guna yang mana? Kalau untuk perkataan al-haidu ni. Allati. Kita akan guna allati. Okay. Yang.
Al-haidul lati taqra' contohnya. Orang yang haid yang sedang membaca. Okay. So, penting untuk kita tahu muzakkar dengan muannas dengan betul-betul kemas. Sebab apa? Sebab dia akan efek cara kita menggunakan isim isyarah, cara kita menggunakan fi'il dan cara kita menggunakan isim mausul. Macam ni. Ni adalah isim mausul, kita tak belajar lagi. Yang dalam bahasa Arabnya memberi makna yang. Okay? Orang yang. Okay? Baik. Apa lagi efek dia adalah kita memberi sifat pada dia. Okay? Contohnya adalah kita kata orang yang haid itu sakit. Sakit dalam bahasa Arab marid. Okay? Maridun. Baik. So, sifat ini penting untuk kita buat selaraskan dia. Sifat ataupun keadaan dia yang berada sekarang ni, orang haid tersebut sakit. Okay? So, perkataan marid ini untuk muzakkar. Tapi kalau untuk muannas apa? Kita akan tambah ta marbutah. Okay? Maridatun. Maridatun. Ta marbutah ini untuk menjadikan sifat muannas. Okay? So kalau kita buat al-haidu maridun, dia akan jadi apa? Seolah-olah yang haid itu adalah lelaki. Dia sakit. Okay? Maridun adalah sakit untuk lelaki. Okay? So untuk perempuan maridatun. Maridatun. So dia akan memberi efek kepada cara kita menggunakan sifat ataupun khabar ni. Okay. Baik. Sebahagian sekiranya apa panggil kalimah tersebut adalah manusia ataupun perkara yang berkaitan dengan manusia yang boleh berubah. Ya, sebab manusia ni kita ada lelaki, kita ada perempuan. Apa lagi berkaitan dengan manusia seperti warna. Manusia ni ada warna kuning, ada warna. So kalimah warna juga akan berubah mengikut kepada siapa yang kita sifatkan warna tersebut. Ya, awak dah. Okay. Lagi apa lagi? Sifat. Macam tadi sifat. Besar, kecil. Sifat juga boleh berubah kepada muzakkar, kepada muannas. Okay. Kalau contoh kabirun. Kabirun ni adalah sifat besar. Okay. Tapi untuk kalimah muzakkar, untuk kalimah lelaki. Kalau perempuan apa? Kabiratun. Kabiratun. Okay. Ibu hanya perlu tambah ta marbutah. Sebelum ta marbutah bagi baris atas. Okay. Kabir besar. Kalau kecil? Qasir. Saghirun. Oh, sorry, terbalik. Saghirun kecil. Saghiratun. Dan kalau muannas dia saghiratun. Semua ni memberi makna kecil, memberi makna besar. Tapi kecil dengan besar dalam bahasa Arab ada dua. Satu untuk muzakkar, ada untuk muannas. Okey. Qalil sedikit. Qalilun. Tapi kalau untuk kalimah muannas apa? Qalilatun. Qalilatun. Tambah ta marbutah je. Okey. Okey, cuba ibu buat ni semua ni. Jadikan dia muannas ataupun ke arah muannas. Okey. Jadi saya bagi makna dia. Okey. Nazif. Rajin. Nazifatun. Wasi'atun. Tak jumpa ya pula. Ibu nampak titik tak itu dekat saya tulis tu? Ada? Ada titik? Ya tu. Ya, ada. Saya sini tak nampak. Zakiyun. Okay, kafirun tadi banyak. Qalilun Banyak. sikit, kafir banyak. Nazif bersih. Bersih. Wasi' luas. Luas. Okay.
Zaki maksudnya cerdik. cerdik, cerdik, Okay. Salim maksudnya apa? Sehat. sihat, Sehat. Suara saya tak apa ada sekali ni. Jadi dia tak apa salim, keluar suara. Baik, Laziz. Apa maksud Laziz? ladir, Siapa tahu maksud Laziz? Apa Hmm. Puan Jamila? Lazat. Lazat, betul. Lazat. Apa ni? No, no. Ro, ro'iun, menarik. menarik, menarik, ro'id, ro'iatun, ro'iatun, nazidatun, siratun, sifatun, ro'iatun, ro'iatun, qabihatun, jadidun, jadidatun, qadimatun, qadimatun, cerdik, baru, qad, jadi, qadi, syad, syad, sin, 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 sin,
Bukan semua dia menjadi kau. Tak dengar pun. Saya cakap seorang tadi. Okey, baik. Kathirun. Apa kalimah muannas dia? Kathirun. Untuk muzakkar, kalau muannas dia jadi apa? Kathiratun. Kathiratun. Okey, betul. Baik. Nadhifun. Bersih. Muannas dia jadi apa? Nadhifatun. Nadhifatun. Wasi'un jadi? Si'atun. Wasi'atun. Yes, wasi'atun. Okay, so ejaan tersebut ibu-ibu jangan ubah apa-apa ejaan. Jangan buang ya ke, jangan buang apa-apa. Si'atun. Jadi kekalkan ejaan dia, hanya tambah ta merbutah belakang. Okey. Baik, zakiyun jadi Zakiyatun. zakiyatun. Okey, ada sabdu dekat ya. Zakiyatun. Salimun jadi Salimatun. Salimatun. ladhizun jadi Lazizatun. yes. Yes, ladhizatun. Okey. Ra'i'un jadi Ra'i'atun. ra'i'atun. Okey. Qabihun Qabihatun. betul. Jadidun Jadidatun. qadimun qadim. Jadidatun. Sayyi'un Sayyi'atun. yi'atun. Okey. Haqirun Haqiratun. haqiratun. Radhilun Radhilatun. yes. Aliyun Aliyatun. qasiratun qasirun qasiratun. Okey. So sangat-sangat simple untuk sifat ni. Baik. Bilik tersebut luas. Bilik dalam bahasa Arab apa? Hujurat. Al-hujrah. Al-hujrah dia lebih ruang. Okay? Kita boleh guna al-hujrah, boleh juga al-ghurfah. Al-ghurfah wasi'atun. Yes. Wasi'un ke wasi'atun? Wasi'atun. Ada kalimah. Wasi'atun. Sebab apa wasi'atun? Kita tak buat wasi'un. Pasal ghurfah tu ada tak marbutah. Betul. Okay. Wasi'ah pun ada ta marbutah. Betul. Okey. Ni ayat simple ni kita sebut sebagai mubtada' khabar. Semua dua ni adalah marfu'. Puan Norma ingat? Puan Norma ingat lagi? Marfu'. Ya, marfu' bid-dhammah. Betul. Li'annahu mufrad. Okey, baik. Perbuatan itu buruk. Perbuatan dalam bahasa Arab? Perbuatan Tabi'at. tabi'atun. Al-fi'lu pun boleh. Okey. Betul. Al-fi'lu. Perbuatan. Fa'ala. Al-fi'lu. Yes, al-fi'lu.
perbuatan tersebut. Baik, buruk. Qabih. Okey, kita nak bagi apa? Qabihatun ke qabihun? Qabih. Sebabnya lu. Hatun ke hun je? Hun je. Okey, cuba ibu tengok Qabihun. al-fi'lu, perkataan al-fi'lu muzakkar ke muannas? Muzakkar. Kita tidak ada apa-apa Muzakkar. tanda muannas, betul tak? So tak perlu fikir-fikir panjang. Oh, ke ada kemungkinan muannas tak? Tak ada tanda muannas je, ibu terus letak dia sebagai muzakkar. Melainkan dia termasuk dalam kategori yang kita belajar sebelum ni. Okey. So al-fi'lu adalah muzakkar, maka sifat dia buruk tersebut kita bagi qabihun, bukan qabihatun. Qabih. Qabihun. Okey, kejap ya. Jangan nak telefon dah. Hilang suara. Kakak saya cantik. Kakak akhun saja ke? Ukhtu. Uktu. Ukhti lah. Saya kakak saya. Ukhti. Al-ukhti. Al-ukti. Zakiyun. Al-ukhti. Bila kita tambah dhamir kat sini, dhamir tu apa? Dhamir saya tu. Maka alif lam tak ada dah. Lagi alif lam. Oh, okey. Jadi ukhti saja. Ukhti lah. Ukhti. Dom tak ada alif lam. Yes. Ukhti cerdik. Ukhti. Zakiyatun. Baik. Kenapa zakiyatun bukan zakiyun? Pasal ukti Sebab, kakak saya perempuan Muannas. muannas. Zakiyatun. Betul. Baik, roti itu lazat roti. Al- Roti dalam bahasa Arab al-khubzu. 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 Okey, roti itu al-khubzu. Al-khubzu. Laziz. Lazizun. Lazizun. Ladhidun ke ladhidatun? Lazizun lah sebabnya Lazizun. Yes, ladhidun. Okey. muzakkar. Yes, betul. Baik, mata saya sehat. Ain. Aini. Aini ke al-aini? Ada alif lam ke tak ada alif lam kat sini? Tak ada alif lam. Tadi Ustazah baru cakap. Tak ada sebabnya tu apa? Dhamir tak ada alif lam. Okey, so Dhamir. aini. Sihat. Salimatun. Okey, baik. Salimun ke salimatun ni buat? Salimatun. Kalimatun. Kenapa Muannas. salimatun bukan salimun? Ainun Ain dia itu muannas. mata. Yes. Masa dia Mata ada termasuk pasangan. dalam kategori Muannas bagi berpasangan, orang Arab. termasuk dalam muannas yang tidak bertanda. Spesial. Ya. Bumi itu bersih ataupun tanah itu bersih. Benda perkataan. Al-ardu. Al-turab. Al-ardu. Nazifatun. Bersih. Nazifatun. Baik, nazifun ke nazifatun? Nazifatun. Okey, sebab apa? Sebab tanah pun muannas. Yes, perkataan ard adalah muannas. Al-ardu. Muannas. Spesial. Yes. Okey. So dia adalah muannas. Anak saya dia tak pakai pampers saja, jadi dia nak kena tolong dia. Okey, sekejap. Ardu nazifatun. Ainun salimatun. Al-khubzu lazizun. Al-khubzu lazizun. Al-khubzu lazizun. Siapa-siapa dalam ni boleh apa ni screenshot? Pasal saya tak tulis. Boleh? Okey, dah screenshot dah? Ibu dah screenshot dah? Boleh? Saya tak boleh buat, tak pandai buat. Siapa dah screenshot? Dah.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okay, baik. So pada minggu lalu kita bagi tahu bahawa antara kalimah yang mana dia adalah muannas walaupun tidak bertanda adalah seperti sebahagian daripada ciptaan Allah Azza wa Jalla, seperti bumi, langit, matahari, jiwa, Angin, angin, api. Roy, Okey. Selain pada itu perkataan Roy, ad-daru. Ad-daru maksud apa? Ad-dar adalah seperti tanah atau rumah. Ad-dar. Dia juga adalah muannas. Okey. An-nar, apa lagi? Ustazah ejaan atau adar macam Ad-dar macam ni ayat ni. Alif lam da alif ra. Yes, betul. Alif lam kaf alif ra. Tanah ya? Ad-dar adalah Rumah. Rumah. lapangan ataupun rumah Oh, atau penempatan. 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 Yes. Okey, baik. So hari ni kita masuk kategori terakhir untuk muannas yang tidak bertanda, iaitu kategori ini adalah dia melibatkan bilangan. Manakala ibu nak kena tahu bilangan. Okey. Kategori ini kita sebut sebagai jamak jamak. tambah tak berakal. Kalimah yang jamak dan tidak berakal. Dia kena ada dua-dua syarat ini. Okey, kalimah jamak. Apa makna jamak? Mungkin ramai dah tahu dalam ni, tapi mungkin ada yang tak tahu. Plural. Yes, jamak Banyak. adalah bilangan yang banyak. Okey, bilangan ya, dalam bahasa Inggerisnya plural. Okey. Iaitu dia hendaklah melebihi 3 dan ke atas. Okey, bilangan banyak. So dalam bahasa Arab, bilangan ini dia ada tanda dia. Okey, setiap kali kita nak jadikan daripada 1 kepada 2 kepada banyak, kita kena ubah tanda di hujung dia. Okey. So setiap perkataan yang tidak ada tambahan apa-apa itu adalah di bilangan 1. Okey. Kita bagi contoh perkataan buku dalam bahasa Arab, kitabun. Berapa buah buku ni? Satu. Kita kata sebuah buku. Okey. Apabila kita sebuah buku, kalau kita kata ini adalah sebuah buku, ini kita nak guna hadha ke kita nak guna hadhihi? Hadha. Hadha ke hadhihi? Hadha. Ibu tengok dekat kitabun ada tanda muannas tak? Tak. Tak ada, maka dia adalah muzakkar. So kita buat hadha kitabun. Ini adalah sebuah buku. Hadha mubtada, kitabun khabar. Baik. Kalau 2 buah buku dalam bahasa Arab, untuk menjadikan 2, apa kita tambah dekat belakang? Ni. Alif nun. Yes, kita akan tambah. Daripada bun tadi, kita akan tambah dekat belakang dia, tambah alif dengan nun. Nun tu hendaklah berbaris bawah. Dan bila tambah alif dekat belakang ba, maka ba tersebut akan berubah baris menjadi baris atas. Kitabani. Baik, ni tu boleh berubah tak jadi nu ke na? Tak. Tak boleh. Okay, dia mesti akan dibaca dengan ni untuk menunjukkan bilangan 2. Kalau tiba-tiba baca dengan nu ataupun na, mungkin tu adalah kalimah yang bukan bermakna 2. Okay. Baik, so kita boleh guna kitabani ataupun satu lagi iaitu Kitabaini. Dabai ni. satu lagi untuk menunjukkan bilangan 2 adalah ibu-ibu tambah di hujungnya tambah ya dengan nun. Ya tu hendaklah berbaris mati dengan nun berbaris bawah. Jadi apa? Kitabaini. Kitabaini. Okey. Ada beza tak kitabani dengan kitabaini dari sudut makna dia? Tak ada. Ada beza tapi sama makna. Makna dia sama. Dua-dua tu memberi makna 2 buah buku. 2 buah buku. Tetapi bila kita nak guna alif nun, bila kita nak guna ya nun, okey, yang ni kita belajar masa mana? Kita belajar untuk next level. Okey, ketika mansub, ketika marfu'. Okey, yang ni mungkin ada dalam ni yang anda belajar. Penuliha, penuhirani, penomiah dah belajar ini.
Kitabani ni masa marfu' ke masa mansub? Kalau ibu-ibu dah belajar. Mansub. Tak, marfu'. Bukan. Mansub. Masa Apa ni? marfu'. Marfu' Yes, ketika marfu'. bi alif. Bi alif. Yes. Okey. Kitabaini semasa Mansub. 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 Okey, baik. Yang tu Dia nanti. bukan mansub. Okey. Betul mansub. Baik. So, untuk menjadikan bilangan 2, okay, untuk ibu-ibu yang mungkin tak tahu lagi, iaitu kita tambah apa? Alif nun dengan ya nun saja di belakang. Okey. Baik, ketika bilangan 2, apakah dia punya jantina? Kalau yang pertama tadi muzakkar, ketika 2, apa jantina dia? Masih lagi muzakkar. Okey. Dia masih lagi muzakkar. So, kalau kita nak kata ini adalah 2 buah buku, kita nak guna apa? Hadani. Hadani Ini kitaban. kita guna isim isyarah dalam bentuk 2, iaitu hadani. Okey, hadani kitabani. Okey, hadani kitabani. Dia masih muzakkar. Kalau untuk muannas kita akan guna hatani, ada huruf ta. Hatani. Okey. Untuk perkataan haza ini, dia pun sama juga, ada bilangan juga. Kalau 1 haza, kalau 2 tambah alif nun juga, hazani. Tapi masih guna haza. Tapi bila kalau muannas kita guna hazihi untuk 1. Kalau untuk 2 bukan hazihi, Hatani. hatani kita guna. Okey. So penggunaan kita hadani ini adalah menunjukkan dia adalah muzakkar. Hatani. Baik. Bila dalam bilangan banyak, bukan lagi 1 buku, bukan lagi 2 buku, tapi banyak buku. Okey. Bila banyak buku dalam bahasa Arab, buku tersebut akan berubah menjadi apa? Kutubun. Kutubun tu kitabuna. Kitabuna. Ulai. Okey. Yang pelik adalah kutubun. Dia tak boleh nak di kitabuna, tak boleh. Okey. Kitab. Apa? Yes. Waw nun tersebut dalam bahasa Arab, waw nun tu adalah tambahan untuk muzakkar yang berakal saja. Okey, kalimah ini muzakkar tapi dia tak berakal. Buku ni ada akal tak? Tak ada akal. Tak ada. Walaupun dia adalah memberi maklumat yang sangat banyak. Tapi dia sendiri tak berakal. Okey. So tak boleh nak jadikan jamak muzakkar salim kitabuna. Tak boleh juga jadi jamak muannas salim sebab dia bukan muannas. Okey. So dia akan menjadi jamak taksir. Jamak taksir ni macam mana nak buat? Okey, ni ada kaedah tapi kaedah tu terlalu rumit. So cara mudahnya adalah jamak taksir ni ibu kena tahu berdasarkan kamus ataupun berdasarkan maklumat yang diberitahu oleh guru. Okey. Baik. So kutubun bermakna apa? Banyak-banyak buku. Banyak buku. Buku-buku. Baik. Ketika kita nak kata ini adalah buku-buku. Ini merupakan buku-buku. Bukannya coklat, bukannya gula-gula. Tak, ni adalah buku-buku. So, macam mana kita nak kata ini adalah buku-buku? Hadhihi kutubun. Hazi ke haza ke? Hadhihi sebab dia muannas. Okey, baik. Betul. So jawapannya adalah ketika keadaan ini, ketika dia jadi jamak ini, ibu nampak jamak. Dan dia juga adalah berakal tak? Tak. Berakal. Maka dia telah mencukupi syarat untuk menjadi apa? Untuk menjadi muannas. Maka ketika jadi kutubun, dia adalah muannas. Muannas yang mana bilangannya adalah 1. Seolah-olah bilangan 1. Okey, muannas. So, ketika kutubun kita akan guna apa? Hazihi. Kutubun. Ini adalah buku-buku. Ini bukan gula-gula. Okey. So, hazihi kutubun. Tak boleh kita nak guna haulai untuk bilangan banyak, tak. Sebab apa? Sebab kutubun ini adalah diubah suai menjadi muannas ketika di dalam bilangan yang banyak. Okey. Kutubun. Baik. Ibu sempat tulis ini?
Okay, cuba tulis dulu. Hazihi Ustazah, Yes, kutubun ni dia banyak, kemudian dia jadi muannas kan? betul. Okay, so apa kategori kalau macam kita nak tahu perkataan-perkataan yang lain yang sama dengan macam ni? Ya. Konsep dia di dalam bilangan yang banyak, Mhm. benda tersebut tak berakal dari awal. Okay, maksudnya ketika mufrad pun dia tak berakal. Memang dia tak berakal. Okay, kita cuba buat yang lain pula. Ibu dah set yang ni? Dah tulis? Screenshot dah. Okay, nanti tulis. Okay, insyaAllah. Sebab kadang-kadang saya laju sangat kan, jadi saya ingat ibu tadi tak sempat tulis. Jadi mendengar je lah. Bila dengar je dia jadi Faham. minggu ni ingat, tu tak ingat dah. Okay, baik. Kita bagi contoh. Alimun. Apa maksud alimun? Orang yang berilmu contohnya. Alimun. Baik, ibu perkataan alimun. Berapa orang ni? satu. Alim Jafar seorang. mufrad. Seorang. Okay, seorang alim kita kata. Baik, kalau kita kata, so dia muzakkar ke muannas? Dia muzakkar. Dia muzakkar. Tak ada apa-apa tanda muannas pun. Kalau muannas dia akan jadi apa? Wanita yang alim. Alimatun. Yes, alimatun. Okay, baik. Kalau kita kata ini adalah orang alim. Dia jadi apa? Hadza Hadha. Hadha ke hadhihi? alimun. Hadha ke hadhihi? Hadza Hadha. Yes, kita guna hadha alimun. Okay, sebab apa? Sebab muzakkar. So, kita guna hadha. Kalau hazihi untuk muannas. Okay, baik. So, hadha alimun. Baik. Kalau dua orang alim, apa tadi kita nak kena tambah apa untuk bilangan dua? Kita tambah alif nun ataupun ya nun. So, akan jadi apa? Ni. Yes, alimani. Ibu hanya tambah alif nun tanpa perlu ubah apa-apa ejaan depan dia. Alimani ataupun Alimun ini. dua-dua kita buat ni walaupun kita guna satu. Okay, untuk pengetahuan je lah ni. Supaya ibu meneruskan pengajian ni, jangan berhenti. Sampailah kita tahu bila nak guna alif, bila nak guna ya. Okay. Baik, so alimani memberi makna apa? Dua orang alim. Yes, dua orang alim. Kalau kita kata dua orang maksud lelaki lah tu. Kalau kita dua wanita, barulah perempuan. Baik. So ketika ini dia muzakkar ke muannas? Muzakkar. Dia masih lagi muzakkar. So kalau kita kata ini adalah dua orang alim, kita kata apa? Guna apa? Hadani. Macam tadi juga. Hadani. Hazani memberi makna ini. Tapi untuk bilangan dua. Hadani alimani. Baik. So itu bilangan dua. Baik, ketika bilangan banyak, alim dia akan jadi apa? Ketika bilangan ramai, kita kata ini adalah para orang-orang yang alim. Ulama. Ulamaun. Ulama ke alimun? Para ulama. Okay. So ibu boleh guna dua ini. Yang pertama kita boleh guna jamak muzakkar salim. Sebab apa? Sebab perkataan ini waw nun adalah untuk kalimah muzakkar. Alim ni memang kalimah muzakkar. Dia berakal tak? Dia berakal, dia adalah manusia. So kita boleh guna apa? Bila jamak kita boleh buat tambah waw dengan nun. Okay. Alimuna boleh.
Okay, tapi dia ada kalimah lain yang lebih famous, iaitu kita sebut jamak taksir, iaitu perkataan ulama. Okay. So ulama ini adalah jamak taksir, memberi makna sama dengan alimun tadi, orang-orang alim. Baik. Ketika dalam bilangan banyak ini, dia muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar, masih muzakkar. Sebab apa masih muzakkar sedangkan dia jamak? Dia tak, dia Orang. tak Dia Dia jamak yang berakal. Yes. Okay. Sebab dia jamak tapi dia berakal. So syarat untuk jadi muannas yang tak bertanda tadi adalah dia kena jamak tapi tak berakal. Sedangkan yang ni berakal. So dia tak akan berubah menjadi muannas. Masih kekal sebagai muzakkar. Okay. So bila kita nak kata ini adalah orang-orang alim, maka kita kata apa? haulai. Okay. Haulai. Haulai ulama. Mu'annas. So dia tak akan berubah menjadi muannas. Sebab apa? Sebab dia yes betul jamak, tapi syarat kedua iaitu tak berakal tak dapat dipenuhi. Sebab dia adalah manusia. Memang dia berakal. So dia kekal sebagai muzakkar. Haulai ulama. Mubtada dengan khabar. Baik. Contoh yang lain, contoh terakhir. Dah screenshot ini? Dah. Okey. Contoh terakhir sebelum kita bersurai. Saya tak apa ada suara, jadi saya nak kena habiskan awal sikit. Iaitu perkataan, sebagai contoh perkataan qalbun. Apa maksud qalbun? hati, Jantung. Jantung. Jiwa. Jantung. Okey. jantung Ataupun hati. jantung hati, duduk sekali. Okey. So kita kata jantung hati. Berapa jantung hati ni? Satu. Satu. Satu jantung hati. Qalbun ni ibu boleh guna untuk benda yang betul-betul fizikal jantung kita. Juga boleh guna untuk benda yang maknawi. Maknawi maksudnya apa? Makna je dia. Jantung, bukan jantung betul. Tapi makna dia. Contoh kita kata anak saya adalah jantung saya. Okay. Waladi qalbi. Boleh. Okay. So satu jantung hati. Kenapa satu duduk kat situ? Baik, kalau dua. Baik, ketika qalbun ni muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar, tak ada tanda muannas. Okey. So kalau kita kata ini adalah jantung. Bukannya paru-paru, ni jantung. Apa kita kata? Hadza. Qalbun. Qalbun. Mubtada. Okey. Nakirah. Baik. Kemudian kalau dua jantung, maka kita guna apa? Hadzani. Qalbani. Qalbani kataan ni. Qalbani ataupun qalbaini. Okey. Tapi kita guna untuk khabar ni kita guna qalbani. Baik, apa makna qalbani, qalbaini? Dua jantung. Jantung. Jantung hati. Dua jantung hati. Dua jantung. Betul lah. Dua jantung Dua hati. jantung Okay, hati. so bila kita kata ini adalah dua jantung, maka hadzani qalbani. Masih lagi muzakkar ke muannas? Muzakkar. Yes, masih lagi muzakkar. Baik, ketika banyak dalam bentuk jamak, apa dia punya ni? Kulubun. Kulub. Kulubun. Kulubun. Okay, boleh tak kita buat qalbuna? Tak. Jarang digunakan. Jarang digunakan. Jarang ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia bukan jamak berakal. Dia tak berakal. Yes. Bila ibu nak guna waw nun, nak menjadikan dia banyak menggunakan waw nun, dia limited untuk kalimah muzakkar yang berakal saja. Jantung tak berakal. Okay, jadi tak boleh nak tambah waw nun. Memang tak boleh. Bukan dia tak ada ke tak famous, tak, dia tak boleh. Okay, so apa option dia hanya ada kulub. Huruf ni adalah
jantung hati. Jantung-jantung. Kulub. Okey. Baik. Ketika kulubun, dia muzakkar ke muannas? Masih Minus. Dia masih muzakkar ke? Dia masih Minus. muzakkar. Tak, dia telah berubah menjadi muannas. Minus. Sebab apa telah berubah menjadi muannas? Dia Tidak jadi jamak berakal. jamak Yes. taksir. Jamak tak berakal. Tak Yeah. berakal, jamak Sebab jamak taksir. taksir tak. Tapi sebab dia adalah jamak dan tak berakal. Sebab kadang-kadang kita akan jumpa jamak muannas salim. Yang mana dia adalah memang muannas lah. Okay. Jadi dia adalah jamak dan tak berakal. Walaupun dia adalah dipenuhi dengan memori-memori dan sebagainya, tapi dia tak ada akal. Akal. Okay. Maka dia telah cukup syarat untuk jadi muannas. Okay. So kalau kita kata ini adalah hati-hati, jantung hati. Apa kita kata? Hadhihi Hadhihi. Kulub. Yes. Kulub. Hadhihi Betul. kulubun. Tak ada kulubun. Kulubun. Kulubun je. Okay. Hadhihi kulubun. Okay. Hadhihi mubtada, kulubun khabar. Marfu' bi dhammah. Okay. Okay, so boleh faham ini? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Baik, jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan mula masuk tajuk mufrad musanna dengan jamak. Okay. InsyaAllah. Jadi apa-apa pun nak tanya? Ustazah, the last one, Yeah. mu'annas tu, Yeah. macam mana kita nak tahu tanda dia lagi sekali? Kalau yang asalnya ke? Tak, yang tukar kat mu'annas tu dari Kalau jamak tukar ke muannas. bukan. Okay. Bila ibu tengok perkataan kulub tersebut, okay, ibu tengok dia adalah perkataan bilangan yang banyak ke, satu ke, dua ke? Okay. Banyak. So bila dia dalam bilangan yang banyak dan kita tengok makna dia pun dia bukan manusia, dia bukan berakal. Okay. Maka dia, bila cukup dua bergendua tersebut dia dalam keadaan yang banyak, yang kedua adalah dia tak berakal, sama ada rumah ke, kerusi ke, kayu, pokok-pokok, kereta. Okay. Maka dua benda tersebut cukup, jamak dan tak berakal, maka dia akan menjadi muannas. Okay, alright. Kalau tak ada Terima salah kasih, satu, tak boleh. Okay. Contoh Jadi dia dia tak berakal. jamak dan tak Yes, kena berakal. dua-dua. Betul. Okay. Okay. Boleh. Okay, dah screenshot yang ni. Ibu dah screenshot. Okay, baik. Okay, baik. Jadi saya rasa sampai sini saja. Saya bagi ibu kuis untuk ibu buat sendiri nanti insyaAllah. Yang saya tak sempat nak buat hari ni, saya pun ada ujian je lagi. Saya ada ujian saya punya hafazan lagi sekali. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah dengan izin Allah. Jadi barakallahu fikum. Terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Yang baik itu daripada Allah Azza wa Jalla, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Good luck. Good luck Ustazah. Good luck. Jazakallahu jazakillahu khair. Wa iyyakum. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat maju jaya. Terima kasih. Ustazah, you can do it. InsyaAllah. Tapi tak ada suara dah. Saya nak baca Quran. Alhamdulillah. Okay. Okay, Assalamualaikum. All the best. Warahmatullahi Salam.